Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya bangun untuk tujuan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada 70 ahli dewan yang telah diberi peluang mengambil bahagian dan berbahas berkenaan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2024 berhubung dengan kewarganegaraan. Setelah melalui proses yang agak panjang, juga berliku, saya percaya bahawa kita bersama pada hari ini akan mencipta satu sejarah apabila rang undang-undang perlembagaan ini mengenai warga negara yang dibahas untuk kelulusan akan mencapai titik temunya, ya, satu clarity. Sebahagian daripada perbahasan ahli yang berhormat sempat saya teliti, sebahagiannya diikuti oleh pegawai-pegawai saya yang membuat catatan dan kemudian yang mempersiapkan saya untuk pergulungan ini. Pada Mac tahun ini, ketika saya membentangkan bacaan kali kedua, saya telah membuat beberapa pledge. Yang pertama, saya katakan bahawa saya akan berusaha untuk mempercepatkan, membuat keputusan mengenai permohonan dan saya meletakkan angka 17,000 pada Disember tahun ini, bermula Januari. Setakat semalam saya masih menandatangani. Saya telah pun membuat keputusan 19,317. Dan dicampur dengan keputusan yang saya buat pada tahun lepas, jumlahnya menjadi totalnya 32,153. Perlu saya angkat kepada pengetahuan ahli yang berhormat, kalau saya ambil cut off permohonan melebihi 5 tahun, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan ke atas, daripada 32,153, sebenarnya kelulusan yang melebihi tempoh 5 tahun itu mewakili 80% permohonan. Untuk memulakan proses ini, saya kena merakamkan penghargaan pada rakan saya Sembrong. Pada ketika menjawat Menteri Dalam Negeri, beliau telah memulakan pengumpulan data permohonan secara sahih, legitimate, bagi membolehkan KDN kemudiannya mengatur strategi untuk menguruskannya secara sistematik. Sebelum daripada itu, tak ada satu data yang terkumpul dengan mudah. Dan bila ada satu data itu dimulakan oleh Sembrong, saya harus rakamkan dalam dewan ini, itu memudahkan kerja-kerja ke depan. Kerana itu, biar terakam dalam handset, penghargaan saya buat rakan saya dari Sembrong, saya salute. Terima kasih banyak. Lebih terima kasih kerana beliau terbang jauh dari London untuk berada di sini hari ini. Terima kasih banyak. Baik, saya juga menyebut bahawa bagi memastikan proses itu telus, kemas, rapi, objektif, maka kita akan bangunkan SOP. Terutama bagi perkara yang permohonan paling tinggi, iaitu 15A, anak tak sah taraf, anak angkat, anak jagaan, dan 19.1, iaitu permohonan naturalisasi. Jadi, pada hari ini saya nak sebut bahawa SOP bagi kedua-dua fasal ini juga telah pun siap kita sediakan dan telah pun diberi kelulusan oleh Jemaah Menteri. Jadi SOP juga sudah ada. Ini penting kerana saya tak bermula dengan vacuum. Saya mewarisi pegawai-pegawai yang sama sebahagian besar, tak berubah langsung. Masa larut, masa Paguh jadi menteri, tim yang sama. Ya. Yang saya warisi dan saya cuma perlu lanjutkan. Sebab itu SOP ini bukan kita develop, bangunkan secara vacuum, tidak. Dan ini akan menjawab persoalan yang banyak dibangkit oleh Yang Berhormat, iaitu
Kalau permohonan itu ditolak, kenapa tak beritahu alasan penolakan? Selepas daripada ini, bila SOP dibangunkan, SOP ini akan menjawab persoalan paling basic untuk memohon warga negara, where shall I begin? Dengan izin. Jadi dengan SOP dia akan tahu, sebelum dia kemuka permohonan, dia akan dipandukan dengan satu SOP, apakah dokumen yang perlu dia lengkapkan. Tanpa melengkapkan dokumen itu, pada peringkat awal dia memohon itu pun, pegawai akan memaklum pada dia bahawa permohonan tidak lengkap. Tapi kalau dia nak kemuka juga, risikonya lah permohonan itu mungkin berakhir dengan penolakan. Jadi dengan cara kita memberitahu lebih awal, maka pemohon akan lebih jelas. Berbanding sebelum ini kalau dia tunggu 7 tahun, 8 tahun, hanya untuk diberitahu pada tahun ke-8, duka cita permohonan anda gagal. Jadi ini antara yang saya sebut di dalam Dewan pada Mac yang akan kita adakan. Baik, perkara yang kedua ialah komitmen yang baru yang saya bagi hari ini setelah mendengar semua hujah ahli-ahli yang berhormat ialah terhadap baki kes yang belum dibuat keputusan. Hari ini 17 Oktober. Komitmen KDN adalah 17 Oktober daripada sekarang, iaitu pada tahun hadapan, kita akan selesaikan semua permohonan ini sebagai menandakan bahawa kita akan buka kitab baru, menerima permohonan baru. Itu keupayaan yang saya set, bahawa semua permohonan tertunggak yang belum dibuat keputusan, hari ini 17 bulan 10, by 17 bulan 10 tahun depan, semua kes itu akan kita buat keputusan. Dan parlimen ini, saya akan bertanggungjawab kepada ahli parlimen bahawa apa yang saya lafaz mesti saya tunjukkan rekodnya. Menunjukkan kita nak melakukan benda yang betul. Seperti disebut oleh rakan saya dari Larut, terkandung dalam manifesto Perikatan Nasional, juga sama dalam manifesto sebelah sini. Ada titik temu antara kita, iaitu dalam perkara kewarganegaraan kita nak melakukan perkara yang betul. Berikan hak kepada yang berhak tanpa kita kompromi aspek perundangan. Kita nak address isu kemanusiaan dan hak asasi. Jadi ini tanggungjawab yang kita nak laksanakan. Di-Pertua, saya juga nak sebut bahawa dalam kesemua pandangan yang diberikan, sangat saya hargai. Saya berada di sini waktu Kota Baru memulakan ucapan semalam. Saya anggap ucapannya antara yang terbaik yang pernah saya catat semua pandangan-pandangan beliau, bahawa sebuah negara itu ada identitinya. Dan identiti negara ini adalah perlembagaan. Dan ciri penting perlembagaan itu adalah pada kedudukan warga negara. Jadi saya juga hargai kerana Pagoh dalam memberikan pandangannya ikut memberikan satu pendirian tentang satu generasi dan pemakaian secara retrospektif. Tentunya pasukan KDN melakukan kajian yang panjang. Pertama, pada akhir kajian kita mendapatkan kelulusan dasar Jemaah Menteri. Itu kita dapat. Pindaan perlembagaan mengenai warga negara mesti memenuhi dua lagi perkara, iaitu perkara 159, kelulusan Majlis Raja-Raja. Kepada saya, ada 3 minit mesyuarat Raja-Raja yang kesemuanya memberikan maksud memberi perkenan kepada pindaan ini. Menjawab sahabat saya daripada Sempurna, peruntukan 161E Perlembagaan Persekutuan juga menghendaki pindaan mengenai warga negara mesti juga mendapat persetujuan daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Itu juga telah kita dapatkan persetujuan secara hitam putih. Jadi tertib itu kita penuhi. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Menteri Dalam Negeri atas penjelasan berhubung kait dengan restu ataupun kelulusan daripada Tuan Yang Terutama. Saya berharap dari segi di masa akan datang, ya, pasal kalau kita melihat secara teliti perlembagaan itu 161E-2 kelulusan daripada state, ya, perlu ada kedua-dua, iaitu Sabah dan Sarawak. Dan kalau kita lihat dari segi TYT, tidak bererti bahawa TYT itu punya kuasa. Saya bangkitkan semalam. Seharusnya menjadi amalan kita, ya. Bukan hanya by convention, tapi biasa dia. Kalau contohnya rang undang-undang yang ada, Agung tak boleh tanda tangan. Dia kena dibentangkan di parlimen.
The Supreme is here to regulate polisi undang-undang yang ada. Selepas itu kita bahaskan, bincangkan, bawalah kepada Agung ataupun Majlis Raja-Raja untuk membolehkan supaya mereka perakukan. Kerana ini penting kepada kita. Saya tak mahu nanti perkara-perkara yang mendatang ya akan berbangkit tentang perjalanan mengikut perlembagaan tidak dipatuhi. Ini yang jelas 161. I'm quite very I'm not a lawyer dengan izin ya yang berhormat menteri, but I'm as a policy maker dan 6 penggal lebih dah. Ya, tapi saya tahu bagaimana perjalanan rang undang-undang kita gubal dan melaksanakannya. Terima kasih banyak apa yang dijelaskan oleh yang berhormat tentang perkara itu, dan saya juga berharap dari segi jawatan kuasa yang dah dibentuk, satu di peringkat Sarawak, satu di peringkat negeri Sabah, dalam usaha kita untuk menyelesaikan mengatasi masalah yang dah begini lama ini, akan dapat diberi bukan hanya jaminan bahawa they have the power ya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Terima kasih banyak. Terima kasih rakan saya dari Sempurna. Datuk Ketua, saya teruskan dengan menggulung secara spesifik by topic. Saya go by tema, topical.